يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan
dan dapat memberikan pertolongan. Mereka yang berhak menerima hukuman azab neraka berkata, wahai Tuhan kami, inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatannya. Kami menyebabkan mereka sesat dengan pilihan mereka sendiri, sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri. Dengan ini kami mengakui kepadamu bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka. Bukanlah kami yang mereka puja dan taati, bahkan mereka hanya memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri. Dan dikatakan kepada mereka, panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya, tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka. Dan mereka tetap melihat azab dengan merasa sesat, serta bercita-cita kalaulah mereka di dunia dahulu menurut petunjuk. Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya, apa jawab kamu kepada rasul-rasul yang diutus kepada kamu dahulu? Maka gelaplah mereka pada hari itu segala khabar, berita dan peristiwa yang telah lalu, serta menjadilah mereka tidak dapat hendak bertanya-tanyaan sesama sendiri. Demikianlah akibat orang-orang derhaka. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah ia dari orang-orang yang berjaya. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya. Dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutu dengannya. Dan Tuhanmu mengerti akan apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. Dan dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji tertentu baginya di dunia dan di akhirat. Dan hanyalah Dia yang berkuasa menghukum, serta kepadanya kamu semua dikembalikan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Qasas. Bermula ayat 62 sehingga ayat 70. Surah yang ke-28 pada juzuk yang ke-20. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak. Dan juga penghinaan serta azab yang akan menimpa orang-orang kafir disebabkan mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menceritakan apa yang berlaku pada hari akhirat kelak kepada orang-orang yang kafir. Apakah akan dikatakan kepada mereka dan apa jawapan mereka dan bagaimana mereka dihina dengan sehina-hinanya sehingga mereka bercita-cita untuk kembali ke dunia beriman kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang hak Allah Ta'ala untuk memilih sesiapa yang dikehendaki. Sama ada memilih Rasul dan Nabi yang diutuskan kepada manusia, atau memilih hukum hakam yang disyariatkan kepada manusia. Kerana sifat Allah yang maha mengetahui akan sesuatu. Dan kerana Dia Allah, tiada sesuatu melainkan Dia yang baginya berhak segala kepujian di dunia dan di akhirat. Dan bagi Allah itu keputusan, yakni penentuan, dan kepada Allah semua manusia bahkan makhluk dikembalikan. Kalau ayat sebelum ini kita baca tentang bagaimana dolak dalih musyrikin Mekah untuk tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Tidak mau menerima kebenaran. Terus ingin menyembah berhala dan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak memberi faedah ataupun mendatangkan mudarat. Dan sebahagian mereka mendatangkan pelbagai alasan-alasan
yang menunjukkan mereka mengikut hawa nafsu. Sebagaimana salah seorang pemimpin mereka yang bernama Haris bin Uthman yang menolak untuk beriman, kononnya kalau beriman nanti Mekah akan diancam. Nanti mereka akan diperangi, nanti mereka akan dicolek. Nanti Mekah akan binasa, diserang oleh orang-orang yang kufur. Maka Allah Ta'ala telah menjawab syubhah, kekeliruan dan dolak dalih ini dengan mengatakan Mekah itu ialah bumi aman yang tidak mungkin berlaku apa pun perkara yang tidak diingini. Bahkan semenjak Allah Ta'ala menciptakan Mekah, maka ia bumi aman. Bumi siapa pun yang masuk di dalamnya, maka dia akan merasa aman. Kemudian Allah Ta'ala juga memberi amaran kepada orang-orang yang menolak kebenaran, khususnya musyrikin Mekah, bahawa bacalah dan renunglah kisah umat-umat dahulu yang telah dibinasakan. Yang pertama Allah kata Mekah itu kan negara aman. Negara yang ada segala kebaikan. Maka tidak mungkin sebab kau beriman Mekah akan terancam. Tidak mungkin kabilah-kabilah sekeliling berani menyerang Mekah. Kamu bukan kena Mekah sehari dua. Ratusan tahun Mekah ini. Sifat buminya aman. Bahkan Abraha pun gagal nak masuk Mekah. Ini kan kabilah-kabilah kecil. Mereka tahu tentang itu. Di samping Allah Ta'ala menyatakan, menyuruh mereka yang tidak mau beriman ini untuk membaca dan meneliti kisah umat-umat dahulu yang dibinasakan. Yang tempat-tempat mereka ini tidak lagi didiami oleh manusia, melainkan segelintir sahaja. Di mana tempat yang Allah binasakan tak ada orang tinggal dekat situ. Kalau di Madinah sebagai contoh, yang dikenali sebagai Ula atau Madain Saleh, tak ada orang duduk situ lah. Dan demikian juga Arika, Madian, dah tak ada orang duduk. Kalau ada pun duduk, kata Allah, cuma segelintir kecil. Tidak lagi menjadi bandar tamadun. Kemudian Allah Ta'ala menjawab syubhah yang ketiga bahawa nikmat dunia yang kamu dilalaikan cuma bersifat seketika. Maka kelak kamu akan pulang ke akhirat, hilang segala nikmat yang pernah kamu kecapi di dunia. Dan kamu akan tahu siapa yang sebenarnya mendapat nikmat. Apakah kamu yang kafir atau orang yang beriman? Sedangkan akhirat itu dijadikan nikmat yang lebih baik. Baik, sesudah Allah menyebut tentang jawapan-jawapan pada mereka yang tidak mau beriman. Maka pada ayat ini yang kita baca, menceritakan apa keadaan orang kafir akhirat kelak. Allah cerita bahawa yang kamu nikmati di dunia sementara. Kelak kamu akan mati dan binasa. Kamu kembali pada Tuhan. Baik, bila kembali pada Tuhan apa jadi? Maka Allah berfirman, wa yauma yunadihim. Pada hari kiamat kelak akan diseru mereka semua. Yakni dipanggil mereka semua. Aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Mana dia sekutu-sekutu berhala-berhala yang kamu dakwa ia sekutu bagiku. Yang kamu dakwa dia Tuhan macam aku. Yang kamu dakwa dia akan memberi manfaat dan syafaat kepada kamu. Yang kamu dakwa dia akan tolong kamu dan dia akan memenangkan kamu. Mana dia berhala tu? Mana? Akhirat kelak Allah Ta'ala akan seru orang kafir dengan 3 seruan. Akan membentak mereka dengan 3 bentakan. Akan menghina mereka dengan 3 soalan. Soalan ini bukan soalan nak tahu jawapan. Tapi soalan ini ihanah, wat-tahqir, wat-takri', wat-tandid. Itu soalan untuk menghina. Soalan untuk menghina, soalan untuk membinasakan ataupun memberi amaran. Tentu tak semua soalan sebab kita nak tahu jawapan. Tapi soalan tadi untuk menghina. Umpama orang yang dulu bangga-bangga dengan kita, contohlah orang ni boleh tolong saya, tiba susah datang jumpa kita. Kita tanya, mana dulu orang kata boleh tolong awak, mana dia? Susah datang jumpa saya. Mana dulu orang yang kata awak boleh minta tolong dia, awak boleh sekian-sekian. Maka soalan tadi bukan tanya mana dia, memberi maksud penghinaan. Maka Allah tanya orang kafir, mana dia berhala-berhala yang kamu sekutukan aku? Mana dia makhluk-makhluk aku yang kamu samakan dengan aku? Tak kiralah malaikat ke, jin ke, bintang-bintang ke, berhala-berhala ke, manusia-manusia ke. Apa sahaja yang kamu anggap macam ia seperti aku kuat, gagah, boleh tolong kamu. Mana dia?
Dia mana dia yang melalaikan kamu dulu daripada menyembahku? Mana dia? Itu soalan pertama yang Allah Ta'ala tanya. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana jawapan orang kafir kepada persoalan ini. Qala alladhina haqqa alaihimul qaul. Dan berkatalah orang yang ditanya itu. Orang yang pada hari itu mereka tidak dapat lari daripada seksa azab Allah SWT. Orang yang ditanya itu ialah ru'asa'ud dalal wa du'atu ilal kufr. Pertama ditanya ketua-ketua mereka. Pertama ditanya pemimpin-pemimpin mereka. Ini orang kafir yang ditanya pertama sekali pemimpin-pemimpin. Sebab yang inilah yang terus menyesatkan orang. Maka berkatalah orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Rabbana, Tuhan kami. Haula'il ladzina aghwainahum kama aghawaina. Mereka-mereka yang jadi pengikut kami, yang kami sesatkan. Yang kami sesatkan mereka sebagaimana kami sesat. Mereka sesat dengan pilihan sendiri, bukan kami yang menyesatkan mereka. Ni bos-bos, ketua-ketua kafir mula takut. Bila Allah tanya, mana orang yang kamu sekutukan? Mana dia makhluk-makhluk yang kamu samakan dengan aku? Mana dia makhluk-makhluk yang kamu anggap boleh tolong kamu, boleh memenangkan kamu, boleh beri syafaat pada kamu? Mana dia? Mana dia, kata Allah? Mana dia? Dan mereka ketakutan lalu berkata, pemimpin-pemimpin ni, wahai Tuhan kami sesat pilihan kami, dia sesat pilihan dia, maka kami sama-sama sesat, tak ada pengaruh sesiapa. Kenapa pada hari itu mereka takut digandakan azab sebab mereka yang mengajak? Kata Allah, tabarra'na ilaika, ya Allah kami berlepas diri padamu. Maknanya bukan kami punca mereka sesat sendiri. Ini bahaya bila mana kita memilih pemimpin-pemimpin yang bawa kesesatan. Hari ini kita rasa macam pemimpin tu tolong kita. Macam pemimpin tu akan backup kita. Macam pemimpin tu akan melindungi kita. Ingat akhirat kelak. Siapa tersalah memilih pemimpin? Pemimpin-pemimpin ini akan berlepas diri daripada kita. Untuk menunjukkan mereka tak tanggungjawab. Dia sesat sebab sendiri, bukan saya. Sebab itu kita kena tengok siapa pemimpin kita. Dia ajak arah mana? Ajak arah bertakwa, ajak ke arah yang baik-baik, ya kita ikut. Pemimpin ini takkan berlepas diri. Kerana pada hari kiamat kelak, semua orang cuba berlepas diri. Mereka takut, mereka dijadikan sebab kesesatan. Hatta iblis dan syaitan. Syaitan kata, ya Allah, bukan aku sesatkan dia, dia sesat sendiri. Aku tak pernah suruh pun. Aku tak pernah paksa pun. Aku tak pernah pun buat sesuatu yang memaksa dia untuk ikut aku. Tapi dia ikut sendiri. Setiap manusia, zahir kita nampak, kita duk ikut orang tu, ikut orang ni. Sebenarnya memang itu pilihan kita. Supaya kita tahu apa dia. Kita jangan menjadi pak turut. Sebagaimana kata Nabi SAW, la takun imma'atan, atau la yakunu ahadukum imma'atan. Jangan seseorang kamu menjadi pak turut. Orang buat tu, kita buat tu. Orang buat ni, kita buat ni. Tanpa ada prinsip. Kita kena ada prinsip. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana pemimpin-pemimpin sesat kiamat kelak. Pemimpin-pemimpin yang menyebabkan manusia lari dari Allah, lalai dari Allah. Yang tak pernah peduli tentang hukum hakam Allah. Kelak akhirat kelak mereka kata, ya Allah, bukan kami sesatkan mereka, mereka sesat sendiri. Kami tak ada kena-mengena dengan mereka. Tabarra'na ilaika, kami berlepas diri kepadamu ya Allah daripada mereka. Jangan kaitkan kami dengan mereka. Yang ni sesat sendiri, ni sesat sendiri, kami tak ada kena-mengena. Pada hari suami tak mengaku, isteri tak mengaku, anak tak mengaku, mak ayah tak mengaku, siapa pun tak akan mengaku dia lah punca orang tu buat ni. Kalau kita kat dunia kita bangga, dia ikut saya tu. Apa yang kita ajak tu benda sesat. Saya ajak, semua orang ikut. Saya ajak ni belasan orang, semua ikut saya. Kita bangga. Kenapa? Kerana kita ada pengikut. Kalau saya ajak orang ni mencuri, semua ikut saya. Akhirat kelak tidak ada orang berbangga pun yang ada pengikut. Bahkan mereka takut mereka akan digandakan azab. Apatah lagi yang menjadi punca sebab manusia kufur dan buat maksiat. Mereka cepat-cepat berlepas diri. Makanu iyana ya'budun. Makanu, kata mereka, tidaklah kami
Mereka mengatakan bahawa kami berlepas diri daripada apa yang mereka sembah. Innama kana ya'buduna ahwa. Mereka sembah ni ikut nafsu mereka, bukan ikut kami. Artinya puak-puak pengikut-pengikut ini berkata, dan apa yang Allah sebut, makanu iyana ya'budu. Bukan sebab kami mereka sembah, sebab nafsu mereka. Ni pemimpin-pemimpin kata bukan sebab kami tak pengaruh apa-apa. Memang mereka ikut nafsu mereka. Baik. Ini soalan pertama Allah. Gelabah seluruh manusia jawab. Gelabah para pemimpin jawab. Yang selama ini pemimpin-pemimpin itu di dunia berani jawab macam-macam. Tak apa, saya tanggung dosa awak kat dunia. Tak apa, ada apa-apa, saya tolong awak kat dunia. Maka akhirat kelak lihat gelabah mereka. Masing-masing kata kami tak ada kena-mengena, kami tak pengaruh sesiapa. Masing-masing ikut hawa nafsu masing-masing, kata mereka. Makanu iyana, mereka ini bukan sebab kami. Ya'budun, sembah benda ni bukan sebab kami, tapi sebab hawa nafsu mereka. Kemudian Allah Ta'ala tanya mereka dengan soalan yang kedua. Wa qila du'u syuraka'akum. Baik. Yang kamu sekutukan aku, kamu panggil sekarang. Panggil berhala tu, panggil berhala ni. Panggil bintang tu, panggil bintang tu. Panggil semua benda-benda yang kamu sekutukan. Yang tadi Allah Ta'ala tanya, mana dia? Keadaan mereka ketakutan, hara kiamat. Yang kedua Allah suruh dia panggil. Panggil. Panggil orang yang kamu sekutukan dulu. Panggil orang yang punca kamu sesat dulu. Panggil mereka. Panggil semua berhala-berhala yang kamu sembah tu. Panggil semua pokok-pokok kayu yang kamu sembah tu. Panggil semua benda-benda yang kamu sekutukan dengan aku. Panggil mereka. Fada'auhum. Lalu mereka pun panggil. Jilah, hei berhala tu, hei berhala ni. Hei fulang tu, hei fulang ni. Semua yang mereka sekutukan. Lalu mereka panggil. Falam yastajibu lahu. Tak ada seorang pun menyahut. Wa ra'aul azab. Dalam keadaan mereka melihat azab yang menyala-nyala. Azab yang membakar dan yang membinasa. Lalu mereka datang penyesalan yang mendalam. Lau annahum kanu yahtadun. Kalau kami dahulu di dunia dapat petunjuk. Kalau dahulu kami di dunia ikut Rasul yang diutuskan. Kenapa? Kerana hari ini mereka tengok azab. Kerana hari ini mereka yang sekutukan itu tak ada seorang pun jawab. Tak ada satu pun jawab. Tak ada satu pun yang datang tolong membantu. Bukan hari di mana manusia salah menyalah antara satu sama lain. Bahkan mereka tetap dihukum dengan hukuman. Kerana ini pilihan mereka. Kemudian Allah Ta'ala tanya soalan ketiga. Kata Allah, wa yawma yunadihim. Pada hari mereka diseru lagi. Pada hari mereka dipanggil lagi. Fayaqulu, maka Allah berkata, Madza ajabtumul mursalin? Apa respon kamu terhadap Rasul yang kami utuskan? Kantoi dengan soalan ni. Pertama tanya mana dia sekutu. Yang kedua panggil sekutu. Dan yang ketiga, bukankah kami hantar Rasul? Bukankah kami sampaikan dalil, hujah, keterangan, wahyu? Kami datangkan ayat-ayat kebenaran ini. Apa respon kamu? Yang pertama Allah tanya, apa respon kamu terhadap Rasul yang diutuskan? Dan soalan yang sama juga ditanya, apa respon kamu dengan kebenaran yang kamu tahu? Yang kamu diberitahu. Fa'amiyat alaihim amba. Maka gelap matalah mereka hari itu. Sebab ternyata mereka telah menghina Rasul-Rasul. Mempermainkan Rasul-Rasul. Mempersendakan Rasul-Rasul. Menolak para Rasul. Ternyata mereka membohongi setiap apa yang dibawa oleh Rasul. Bahkan mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Bahkan mereka menyakitinya. Bahkan mereka memeranginya. Bahkan mereka membunuhnya. Bahkan mereka menangkapnya, memenjarakannya. Bahkan mereka menghalaunya. Semua ini dilakukan oleh semua orang kafir terhadap Rasul yang diutuskan. Tetapi bila Allah hantar Rasul, kemudian Allah tanya pada mereka ini, dah Rasul yang aku hantar, apa yang kamu buat? Apa yang kamu jawab? Apa yang kamu kata? Maka soalan ini kerana mereka melakukan kezaliman pada Rasul.
mempersendakannya. Fa'amiyat alaihim, buta mereka, macam kita kata pitam, gelap pandangan, hilang arah, hirah wa dahsyah, jadi bengong. Nak jawab apa benda? Sebab memang terang-terang salah nak jawab benda lagi. Mereka berada dalam keadaan kebingungan. Alaihimul amba, tak tahu nak jawab apa. Yauma idzin, pada hari kiamat kelak. Fahum la yatasaalun, dan mereka tak mampu nak berbisik antara satu sama lain. Tak mampu nak kata, nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Tak mampu. Semuanya berada dalam keadaan tahu mereka akan dibinasakan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya pada hari itu. Pada hari di mana mereka ini akan dipersoalkan dengan persoalan, dengan mereka ini akan dihinakan dengan soalan-soalan ini. Fa'amma, kata Allah. Adapun man taba wa amana wa amila salihah, adapun orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, fa asa an yakuna minal muflihin, semoga mereka menjadi orang-orang yang berjaya. Artinya ini soalan-soalan yang menjadi ketakutan kepada yang menjadi ketakutan besar kepada orang-orang kafir pada hari akhirat kelak, yang akan menjadikan segala cita-cita mereka, angan-angan mereka, harapan-harapan mereka hancur berkecai. Rupanya berhala patung yang mereka sembah tak boleh tolong apa-apa. Yang menjadikan mereka kebingungan hari itu, kerana berhala yang mereka sembah tak boleh tolong mereka. Waktu dipanggil tidak menyahutnya, dan mereka melihat peluang azab yang tidak terperi dahsyatnya. Dan pada hari yang mereka tidak mampu untuk menjawab apa-apa pun jawapan, kerana mereka ternyata dengan sengaja menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Mereka dengan sengaja menghina Nabi dan para Rasul. Ini soalan-soalan yang ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak kepada orang kafir. Sama ada persoalan yang berkait dengan syirik mereka, dan juga persoalan yang berkait dengan dakwaan mereka bahawa berhala ini boleh membantu, ataupun soalan yang berkait dengan tauhid. Itu rasul-rasul yang membawa tauhid, bagaimana sikap kamu. Sebab itu diriwayatkan semua orang bila masuk kubur, semua orang, sama ada orang Islam atau orang kafir, sama ada orang tu mukmin atau munafik, bila masuk je dalam kubur, maka akan datang soalan bertubi-tubi. Antara soalan yang ditanya, tadi soalan akhirat kelak, ni soalan dalam kubur lagi. Allah Ta'ala dah tanya, Mar Rabbuka, siapa Tuhan? Wa man nabiyyuka, siapa Nabi? Wa ma dinuka, apa agamamu? Maka kalau orang tu beriman, dia akan kata, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Maka dia jawab bahawa Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, dan Islam agamaku. Ada orang kafir, dia akan jawab, itu dengusan, kerana ketakutan dan penyesalan, sambil berkata, la adri, aku tak tahu. Sebagaimana mereka tak boleh jawab dalam kubur, lalu mereka diazab dan diseksa sehingga hari kebangkitan, demikian juga mereka tak jawab pada hari akhirat kelak. Mereka diazab, mereka dihukum selama-lamanya dalam neraka jahanam. Itulah kesudahan orang kafir. Tapi di sebalik Allah Ta'ala menyebut keadaan yang teruk, soalan-soalan yang tak mampu mereka jawab pada hari kiamat kelak, Allah masih beri harapan bagi yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh. Lihat bagaimana uslub Al-Quran. Ketika mana Al-Quran menyebut tentang buruknya kesudahan orang kafir, tapi Allah beri satu laluan. Bagi orang beriman, kamu tak jadi macam tu. Jadi kamu orang kafir, kalau kamu mengambil laluan ini, kamu selamat. Umpama kita macam ni, kita cakap kepada seseorang, kalau kamu lalu jalan ni, akan ada benda tu, akan ada benda ni. Kat sana ada jalan berlubang, lepas tu kat sana ada gaung, kat sana ada perompak penyambung, kat sana ada orang akan pukul kamu. Tapi kalau kamu pilih jalan ni jalannya baik, jalan ni ada tempat rehat, jalan ni ada hadiahnya, jalan ni ada orang baik-baiknya, maka di situ kita beri pilihan. Kerana manusia selagi mana berada dalam dunia, mereka ada pilihan. Walau berapa umur mereka. Ini bukan cerita umur dia 60-70. Lagi mana kamu hidup, kamu ada pilihan. Maka wahyu Allah ini, firman Allah ini terus memberi pilihan. Orang kafir, kalau kamu memilih kekufuran,
memilih syirik, menyekutukan Tuhan, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh orang-orang yang diwaris para Rasul, para ulama ni. Kelak akhirat kelak kamu akan ditanya, mana sekutu Allah? Kelak di akhirat kelak kamu akan diminta, panggil sekutu kamu untuk tolong kamu. Dan kelak kamu akan ditempelak, kenapa kamu tak layan kebenaran yang sampai ke telinga kamu? Kebenaran yang dilihat oleh mata kamu, yang boleh difikir oleh akal kamu, kenapa kamu tolak? Maka rasakan azab. Maka ini amaran bukan sekadar kepada musyrikin Mekah, pada seluruh manusia. Sebab itu kita kalau cakap orang kafir, awak nanti kelak, akhirat kelak, kalau awak tak beriman, Allah akan tanya awak, mana berhala yang awak sembah? Berhala tu boleh tolong atau tidak? Kenapa awak tolak kebenaran? Maka ini amalan kepada semua orang kafir. Dan inilah benda yang kita kena sampaikan kepada orang kafir. Tapi yang beriman di kalangan mereka, yang beramal soleh, maka mereka akan menjadi orang berjaya. Maksudnya, tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kebimbangan. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. La khaufun alaihim walahum yahzan. Mereka tak dibimbang apa-apa, mereka tak takut apa-apa. Mereka Allah amankan mereka daripada huru hara akhirat. Dilimpahkan dek, kerana iman mereka ada, maka turun rahmat Allah. Menyejukkan keadaan. Menenangkan huru hara. Mengembirakan. Menjadikan mereka tidak sabar-sabar menunggu janji Allah yang baik. Wa'd dan hasanah. Janji yang baik kepada setiap orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kerana di antara penolakan mereka, ialah mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad je Nabi? Kenapa tak orang tu? Kenapa tak orang ni? Kenapa tak turun malaikat? Kenapa tak kabilah tu? Tak kabilah ni? Maka Allah jawab. Sebab kita masih lagi dalam bagaimana watak-watak orang yang menolak dakwah. Kalau kita ceritakan dulu kata-kata pemimpin mereka, bahawa nanti kalau beriman, orang serang kami, orang tangkap kami, kau jadi huru hara, habislah kami, itu dan ini. Ada yang kata pula, kenapa Quran tu tak turun selepuk? Sekaligus ada kata pula, kenapa Nabi Muhammad itu atau Muhammad itu tak diberikan tongkat macam Musa, mujizat macam Musa. Ada yang kata pula, kenapa Nabi itu mesti kabilah tu, kenapa tak kabilah ni? Kenapa tak nanti aku? Kenapa tak nanti aku? Maka soalan-soalan dan jawapan-jawapan ini ataupun kita kata syubhat ini, kekeliruan ini Allah jawab. Apa kata Allah? Allah kata, wa rabbuka, dan Tuhanmu wahai Muhammad. Yakhluqu ma yasha. Allah yang menciptakan semua. Semua benda atas dunia Allah cipta. Baik, kalau Allah cipta, apa persoalannya? Wa yakhtar. Maka Allah lah yang berhak memilih. Tuan-tuan, kalau kita beli semua benda, kita yang berhak tentukan barang kita beli ni nak letak kat mana. Saya beli semua. Saya beli semua benda, saya ikut suka saya nak letak kat mana. Kita ni ada satu kedai runcit contoh. Kita beli kedai runcit ni. Okay, saya dah beli kedai runcit. Ni ada pekerja lama ni. Baik, saya nak tukar rak. Rak ni tukar sini, rak ni tukar sini. Tak boleh. Rak ni mak kat sini. Saya akan kata, saya dah beli kedai ni. Awak ikut cakap saya. Saya dah beli. Suka saya nak buat apa? Ni ada seorang hamba Allah dia beli. Beli apa? Beli Twitter. Dia pecah semua. Suka dia lah dia beli. Dia pecah belakang ni. Tak nak. Saya nak lantik orang baru. Saya tak nak pakai orang, saya nak pakai robot. Tuan-tuan, kita boleh nak marah dia tak? Tak boleh, dia dah beli. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan beli balik. Kalau orang tu dah miliki, ni rumah ni saya beli. Saya pun susun perabot sini, perabot sana. Saya buat seorang datang, kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Suka saya rumah saya beli. Saya buat ni, buat tu sebab ini rumah saya. Yang awak nak kondeng-kondeng, nak tegur kenapa? Awak ada share rumah saya ke? Ada share apa-apa? Tak ada kan? Tak ada, diam sudah. Bukankah ia memalukan orang yang cuba condemn? Tuan-tuan, ini semua makhluk Allah cipta. Habis Allah cipta apa ni? Maka Allah berhak pilih siapa dia. Maka Allah pilih ini jadi Rasul. Allah pilih ini jadi Nabi. Allah pilih ini jadi sahabatnya. Allah pilih ini sekian-sekian. Ini semua pilihan Allah. Maka nalahumul khiyarah. Kamu tidak ada hak untuk memilih apa yang kamu nak. Tentang ini kekuasaan Allah, kita tak berhak untuk pilih. Allah dah pilih macam ni, maka terima. Kita lahir sebagai bangsa Melayu, sebagai contoh. Kita pun marah, kenapa lah bangsa Melayu? Kenapa Allah tak suruh saya atau tak lahirkan saya bangsa lain? Bangsa Burundi ke? Bangsa Pangang ke? Bangsa ni
mana-mana bangsa lah, kabilah-kabilah ni, Masai ke, untuk Afrika. Misalnya, maka kita kata, kamu tak ada pilihan juga. Allah yang buat dan Allah pilih. Kenapa saya jadi lelaki? Kenapa saya jadi perempuan? Kenapa saya jadi gini? Kenapa saya jadi gitu? Ini pilihan Allah. Maka nalakum, kata Allah SWT, kamu tak berhak nak pilih apa-apa. Maka nalahumul khiyarah. Kamu tak boleh nak pilih apa-apa. Subhanallahi, maha suci Allah. Wa ta'ala, maha tinggi Allah. Amma yusyrikun, dengan apa yang mereka sekutukan. Kemudian kata Allah, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'lin. Baik, Allah di sebalik dia kata Allah berhak memilih apa yang dia nak. Tapi Allah tunjukkan setiap yang Allah pilih ni memang dah baik. Dan kita kalau orang kata saya ikut suka saya lah. Kadang-kadang nampak bodoh dia ikut suka dia. Ikut suka saya nak buat apa? Ini kan rumah saya. Kadang-kadang orang yang kata dia kuasa mutlak. Kita tak nampak cerdik, dia kan nampak bodoh. Macam contohlah orang ni kita tegur, awak tak boleh buat mungkar, ni dosa. Ikut suka saya lah, aku buat siang-siang. Bunyinya macam dia power, dan nampak bodoh. Allah bila sebut ikut suka dia nak buat, Allah tunjukkan kebijaksanaan. Kerana Allah Ta'ala takkan pilih mereka memang benda tu layak. Ketika mana Allah memilih Rasul Muhammad SAW sebagai Rasul. Kerana Rasulullah tiada kekurangan sedikit pun. Baik di dalam hati Rasulullah atau di luarnya. Waktu Allah memilih kalangan hamba-hambanya menjadi kekasihnya, ini semua orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan padanya. Kata Allah, wa rabbuka, dan Tuhanmu, ya'lamu ma tukinnu suduruhum, mengetahui apa tersembunyi dalam dada-dada mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan. Yang pilihan Allah kerana ini memang manusia baik. Allah jadikan dia manusia yang baik. Dan hatinya baik, luarnya juga baik. Wa huwa Allah, dan juga kerana Allah itu tidak ada Tuhan melainkan dia. Bagi Allah segala puji. Pujian di dunia dan juga pujian di akhirat. Perkataan ula tu makna yang pertama. Di mana? Di dunia. Al-akhirah, yang akhir. Di mana? Akhirat ataupun syurga. Kerana di antara zikir ahli syurga ialah memuji Allah. Memuji Allah kerana mereka mendapat segala benda yang mereka tak dapat gambarkan. Gandaan, pahala, nikmat, sesuatu yang disebut oleh Allah Ta'ala pada hambanya, a'adattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan balasan untuk hamba-Ku, sesuatu yang tak pernah matanya lihat, sesuatu yang tak pernah telinganya dengar, sesuatu yang tak pernah terlintas di hatinya. Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun pernah terfikir betapa hebatnya nikmat yang Allah sediakan kepada mereka. Tak pernah terfikir. Contoh kita kalau orang cerita nikmat dunia, kita masih terfikir. Sebab orang tak boleh buat lebih pada tu. Dia kata saya nak belanja awak makan. Kita dah fikir ni. Ni kalau jenis orang duit banyak, dia akan belanja kita sekian-sekian. Kita dah rasa dah nampak dah menu. Nak beri kita ni kereta paling canggih, kita dah tahu dah kereta tu. Paling canggih. Tapi bila Allah nak beri pada kita, tak pernah kita fikir. Kan nikmat itu nikmat baharu yang tak pernah ada misalannya di dunia. Bandingan di dunia. Tak pernah wujud. Maka kerana itu orang beriman akan terkasima dengan nikmat yang luar biasa. Yang tak pernah dilihat. Maka mereka memuji Allah. Ada nikmat yang Allah berikan. Walahul hukm. Dan bagi Allah segala ketetapan. Allah nak tetapkan, Allah nak tentukan, Allah nak takdirkan, tak ada orang boleh masuk campur. Kalau Allah tetapkan fulan bin fulan begini, maka begitu. Dia akan jadi macam Allah tetapkan. Kerana bagi Allah itu hukum, yakni ketentuan. Dan Allah Ta'ala bukan sekadar menyebut bahawa segala benda ni Allah tentukan. Maka Allah kata, wa ilaihi, dan kepada Allah turja'un, kamu semua dikembalikan. Baik, dalam ayat ini para ulama menyebut, kita baca ayat ini, bila Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah yang mencipta dan yang memilih. Maka kalau kita nak dalam hidup kita, pilihan yang kita buat itu baik, maka pilihlah macam Allah pilih. Apa maksud pilihlah macam Allah pilih? Maknanya tuan-tuan, kita minta dari Allah, biar Allah pilih untuk kita. Kerana Allah dia mencipta, dia memilih.
Maka apa yang Allah pilih itu baik. Maka mintalah dalam semua urusan kita, biar Allah Ta'ala pilih. Diriwayatkan hadis Nabi SAW. Oh, baginda sallallahu alaihi wasallam bila nak buat satu perkara, baginda akan berdoa, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihlah untukku. Ya Allah, engkau pilihkan untukku. Dan kau ambillah benda itu menjadi bahagian aku. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak buat sesuatu, dia menunggu pilihan Allah. Tetapi kita kan ada pilihan sendiri. Kita jodoh ada pilihan sendiri. Kita pekerjaan ada pilihan sendiri. Kita nak buat tu, buat ni ada pilihan sendiri. Maka pilihan kita kerana apa? Kerana akal kita, kerana nafsu kita, kerana pengaruh tu. Tuan-tuan, benda yang paling baik, bila kita nak pilih sesuatu, biar Allah pilih. Biar Allah pilih. Ni bila kita nak beranak, hospital mana nak beranak? Buat doa. Paling minimum doa, ya Allah, pilihkan aku hospital yang baik. Terjaga orang isteriku. Misalnya, benda-benda yang baik. Yang kita tak tahu apa berlaku. Selamat nyawa isteriku sebagai contoh. Kita nak pilih kerja. Kita tak tahu kerja ni apa dia, bebanan dia, token kita baik tak baik. Syarikat ni sejauh mana dia boleh pergi. Kita doa, ya Allah, pilihkan bagiku tempat pekerjaanku. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkan bagiku dan tetapkan bahagianku. Dalam hadis yang lain, Anas menceritakan, Rasulullah SAW berpesan pada Anas, ya Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marratin thumma anzur ila ma yasbiqu qalbuka fa inna khaira fi. Wahai Anas, kalau kamu nak buat satu benda, maka minta pilihan dari Allah. Buat istikharah sebanyak 7 kali. Sab'a marrat, buat 7 kali istikharah. Kemudian tengok apa yang hati kamu rasa seronok, hati kamu rasa tenang, maka pilih yang tu. Nabi tak kata kemudian kamu tidur dan tunggu mimpi. Tak ada. Dia tak ada syarat mimpi. Hati kita. Tuan-tuan, bila kita istikharah, kita ada 2 cara istikharah. Pertama, cara paling ringkas, doa pada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku apa yang baik untuk aku. Sebagai Rasulullah, Allahumma khirli wakhtarli. Yang kedua, dengan buat solat istikharah. Dan berdoa dengan doa istikharah. Dan berapa kali kita nak istikharah ni? Sekurang-kurangnya 7 kali. Saat 7 kali ni serentak ke 7 malam? Ke 7 bulan tak? Sebab sebut 7 kali tak sebut. Tuan-tuan, bila kita sebut 7 kali, ghalibnya ialah 7 hari yang berbeza. 7 hari berbeza. Hari ni, kita nak urusan apa ni? Urusan kita nak pilih kerja, nak balik kampung ke tak nak balik kampung? Ni cikgu ni nak isi borang ni balik kampung. Dia nak balik negeri, istikharah dulu. Kalau Ustaz, saya rasa saya dah pilih. Istikharah dulu, kamu tak tahu mana baik, mana buruk. Ustaz, ni kampung saya ada buah durian, Ustaz. Yelah, kamu duk pilih, tiba-tiba tak jadi durian. Kan menyesal balik. Tak jadi pula durian. Ingat jadi. Oh, sebab nak balik ni Ustaz ada mak. Balik-balik mak mati dah. Tak ada mak pula. Kita tak tahu apa berlaku. Maka caranya, doa yang ringkas tadi, Allahumma khirli wakhtarli. Yang kedua, dengan cara paling sempurna, solat istikharah. Dalam hadis, Nabi SAW mengajar supaya kita mengambil wuduk dengan sempurna dan solat 2 rakaat. Baca pada rakaat pertama selepas Fatihah Al-Kafirun, baca pada rakaat kedua selepas Fatihah Al-Ikhlas. Kemudian kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratika. Aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku memohon kurniaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau berkuasa dan aku tak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau tahu, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, in kunta ta'lamu, kalau engkau mengetahui, anna hadzal urusan ini khairun li, baik untukku, fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, duniaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibati amri, dan kesudahan urusanku. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka takdirkan bagiku dan mudahkannya bagiku. Thumma barik li fi, kemudian berkatilah aku padanya. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu, kalau engkau mengetahui, anna hadzal urusan ini
syarrul li, buruk untukku, fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, duniaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibati amri, dan kesudahan urusanku, fasrifu anni, palingkannya daripadaku, wasrifni anu, palingkan aku darinya, waqdur liyal khair, dan takdirkan aku apa yang baik, haitsukan, dimanapun berada, thumma raddini bihi, kemudian redakan aku dengan apa yang kau takdirkan. Kemudian disebut hajat dia. Apa hajat? Hajatnya nak buka kedai kat mana? Hajatnya nak berniaga apa? Hajatnya nak berguru dengan siapa? Hajatnya nak kahwin dengan siapa? Hajatnya nak bekerja tempat mana, kilang mana? Hajatnya nak belajar universiti mana? Hajatnya nak pilih rumah mana? Rumah berkembar ke? Ataupun rumah yang biasa, misalnya rumah teres. Ada hajat. Kerana pilihan-pilihan besar kita dalam hidup menjadikan kita menyesal panjang. Ni tuan-tuan, ada setengah-setengah apa yang kita buat. Kita tak mampu lagi berunduk, menekan tempoh yang panjang. Dah beli rumah ikat 30 tahun. Dapat jiran yang tak berapa baik, Allah. 30 tahun terseksa. Nak tarik balik tu susah. Tuan-tuan dah sikarah, nak kahwin, untuk selama-lamanya sampai ke syurga, dapat yang tak baik akhlaknya, wahara kita. Maka hajat-hajat besar kita, ajar anak-anak kita. Kata anak-anak kita ni, macam mana kita guide mereka dan buat pilihan. Mereka tak ada pengalaman. Mereka tak ada ilmu yang secukupnya. Mereka tak ada kawan sebaiknya. Kita ni tuan-tuan dah lalu banyak benda. Kadang-kadang anak kita kalau kita ajar, dia kata, ayah jangan mandai-mandai lah, ayah. Saya tahulah. Susah juga kita nak nasihat orang muda. Sebab musibah anak-anak muda, dia rasa dia lebih bijak pada mak ayah dia. Maka apa kita nak pesan kat dia? Tak payah kita pilih untuk dia, kata gini. Along, Angah, Atih, adik, nak apa-apa istiqarah. Tak perlu kita ajar dia buat apa tak perlu. Dia orang tak suka orang muda ni. Kita ajar dia macam ni, ajar tak nak. Dia ada pilihan sendiri. Dia lebih percaya kawan dia, dia lebih percaya pada pengalaman mentah dia. Kita nasihat dia ni buat macam ni, buat macam ni, kerja tu benda tak. Saya ada sendiri. Kita nasihat dia buat dia sebab dia dah ada pilihan. Tentang macam mana kita nak nasihat paling baik? Ajar dia. Dia pilih sendiri ya, kita tak nafi. Dia pilih sendiri. Saya tak akan pengaruhi awak nak pilih apa. Awak nak pilih universiti mana? Awak nak pilih jurusan mana? Awak nak duduk mana? Awak nak kerja apa? Ya, saya tak akan pengaruhi awak. Tapi saya akan ajar satu benda. Istikharah. Saya akan kata istikharah. Buat 7 kali. Dan Allah tunjuk. Ni anak-anak kita nak kahwin orang tu, kahwin orang ni. Kata kita nak kata tak boleh. Lagi dari rumah. Bukan sekadar lagi dari rumah, lagi daripada negara. Siang terus. Macam mana kita nak beri satu benda yang dia dapat buat pilihan baik. Kita kata ginilah. Kalau betul nak kahwin orang tu ke nak kahwin orang ni ke, istikharah dulu. Buat 7 kali. Kalau itulah keputusan awak, kira kita mak ayah dia tu. Sebab dia dah istikharah. Tentang urusan dia, kita tak istikharah. Kita kata, akak, ni, mami dah istikharah 70 kali. Kata mami, 70 kali. Jadi akak kena ikut pilihan mami. Oh, dia kata tak nak. Ni saya nak kahwin, bukan mami nak kahwin. Tuan-tuan kita, kesilapan kita, hal orang lain kita tolong istikharah. Itu kesilapan. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong istikharah ke saya? Saya nak kerja kat mana? Semua nak menyusah Ustaz pula ke ni? Awak istikharah sendirilah. Istikharah ni perbuatan orang tu, bukan kita. Kita jadi sibuk nak istikharah orang. Mari 10 orang suruh istikharah, tak pening kita. 70 kali, ni 7, ni 7, ni 7. Istikharah ni perbuatan kita, bukan kita suruh orang. Mak boleh tak tolong istikharah ke saya? Tak, kita istikharah. Sebab itu saya kata, wahai Anas, kalau kamu ada pilihan, maka istikharah. Kalau kamu nak buat sesuatu, maka kamu istikharah. Tapi istikharah paling baik, ini yang dipesan oleh para ulama. Paling baik ialah kosongkan hati dari pilihan kemudian istikharah. Tapi kalau kita dah ada kecenderungan, maka ni boleh istikharah tahu jawapan. Buang kecenderungan, ya Allah, aku memang ada pilihan. Aku nak buang pilihan aku. Dan aku nak letakkan pilihanmu sebagai keutamaan. Kita kan kadang-kadang, tuan-tuan, kita dah ada cenderung sikit-sikit. Walau tak ada pun benda yang agak-agak kita memang 50-50. Mesti ada satu benda kita 60-40. 70-30. Memang dah ada. Tapi untuk jadi sempurna, kata buang semua. Kata, ya Allah, aku tidak mau pilih apa yang aku pilih. Biar kau memilihnya. Aku nak buang semua, buang.
Buang semua istighfar dulu, selawat dulu, buang semua yang menjadi kecenderungan kita. Baik, sekarang istiqarah. Saya Allah akan tunjukkan apa yang baik. Dan yang penting, orang istiqarah ni tak menyesal. Dan orang yang istiqarah ni, tuan-tuan sekalian, kalau dia tak dapat macam betul dia nak, Allah akan jadikan dia sabar menghadapinya. Dia kuat menghadapinya. Sehingga dia akan dapat lihat yang baik-baik. Ustaz, saya dah istiqarah pilih suami. Suami saya teruk juga, Ustaz, macam mana? Apakah istiqarah saya salah? Tak. Kerana Allah nak beri kamu sesuatu. Barangkali Allah nak jadikan suami kamu ini lubuk pahala kamu. Lubuk pahala supaya kamu tegur, kamu bimbing. Akhir kesudahannya suami ini jadi baik. Dia duk bimbing suami dia selalu. Dia memanglah asalnya dia istiqarah supaya dia tu dapat suami malaikat. Perfect. Malam-malam tu ruqyah mulai. Ya, sebab dia daripada awal sebut, saya nak cari imam saya. Dapat imam. Dia ni kejap ada, kejap tak ada imam. Imam ponteng rupanya. Imam juga imam ponteng. Kejap ada, kejap tak ada. Jadi dia terpaksa solat seorang diri. Misalnya dia dah istiqarah, dapat benda yang tak macam dipikirkan, maka dia sabar. Kelak dia akan nampak apa yang baik. Kelak dia akan nampak. Suami dia bagus, yang dia istiqarah betul pilihannya. Walaupun mungkin dia menunggu masa untuk bertempoh. Isteri yang diistiqarah betul pilihannya. Tempat kerja yang diistiqarah ini betul pilihannya. Kalau kita jangan gambarkan kebaikan mutlak. Kalau saya dah istiqarah memang baik belakalah ni. Kita start meniaga je dah istiqarah. Nak meniaga apa ni? Goreng pisang ke nak keput ekor ni? Nak apa ni? Kita pun istiqarah. Keluar keput ekor. Contoh. Kita pun meniaga. Rugi. Rugi teruk. Tak ada orang beli. Kita dah istiqarah, dah ustaz ajar istiqarah. Kenapa tak jadi? Tak sabar. Suatu hari nanti kita akan lihat sesuatu yang menggembirakan kita. Mula-mula kita lama ada pelancong seorang singgah kedai kita makan sedap kepulai ekor, terus diminta kita ekspor negara dia. 80 tang lagi. Alhamdulillah. Dan ini benda semua kita tak nampak. Kerana kebaikan itu bukan kita lihat hari ini, esok, lusa. Tapi kebaikan itu pasti akan menggembirakan kita suatu hari nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.